Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah untuk saya membincangkan SP 6.1.2, iaitu kita menentukan nilai kosinus, sinus, kosinus dan tangen bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 berdasarkan sudut rujukan sepadan. Yang lepas pada PDBR yang lepas tu kita dah bincangkan tentang hubungan. Okey. Maknanya kita tak sampai mencari nilai. Okey, yang ini kita akan mencari nilai Jadi bagaimana kita nak mencari nilai? Yang pertama sekali ialah kita tentukan sudut rujukan sepadan. Okey. Yang kedua ialah nilai sama ada positif ataupun negatif pada sin, cos dan tangen. Okey. Yang ketiga kita menentukan 3 nilai sin, cos dan tangen. Contoh di sini ialah katakan tangen 160 darjah. Jadi yang pertama saya nak cari sudut rujukan, saya bina sukuan bulatan unit iaitu ada X, Y. Kita mulakan dengan 0 darjah, 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah dan untuk satu bulatan 360 darjah, iaitu sudut satu bulatan. Okey, kalau katakan 160 ialah terletak di antara 90 hingga 180, katakan di sini. Jadi saya bina jari-jarinya dan diukur 160. Jadi sudut rujukan sepadan ni adalah daripada pasi X ni ke jari dia. Okey. Jadi yang ini katakan saya letak theta. Jadi theta ni yang saya nak kira. Okey. Dan yang kedua nilai tambah dan tolak sin, cos dan tangen. Jadi kat sini kita letak A. Maknanya semua adalah positif pada sukuan pertama. Di sini kita letak S, sin saja yang positif pada sukuan kedua. Pada sukuan yang ketiga, T, tangen yang positif, yang lain akan bernilai negatif dan K. Jadi K adalah cos yang bernilai positif, manakala yang lain akan bernilai negatif. Jadi kalau ASTK maknanya singkatannya aku suka tengok kartun. Okey. Jadi kita letakkanlah nanti masa kita buat ASTK. Okey, untuk menentukan nilai tambah ke tolak. Okey. Jadi di sini yang kedua adalah negatif. Sebab sin saja yang positif. Jadi kita tulis seperti ini. Tangen 160 darjah adalah sama dengan negatif. Okey. Tangen. Okey, yang ini adalah dalam kurungan ni adalah sudut rujukan sepadan. Iaitu untuk nak kira theta ni adalah 180 darjah. Kita tolakkan dengan 160 darjah. Jadi kita akan dapat ialah sama dengan negatif tangen 20 darjah. Jadi kita gunakan mesin kira untuk nak dapatkan tangen 20. Jadi nilai tangen ini adalah negatif. Jadi tangen 20 ini kita tekan mesin kira iaitu tangen 20. Jadi kita akan dapat ialah 0.36397. Maka kita akan ambil 0.364. Okey, jadi sini 0.364. Okey, 4 ke 4 perpuluhan. Okey. Jadi jawapannya adalah negatif. Kenapa negatif? Sebab pada sukuan yang kedua. 0.3640. Okey, kita lihat contoh yang kedua iaitu sin 233 darjah. Okey, kita lihat di manakah sukuan
terletak sin 233 darjah. Jadi kita buat sukuan bulatan unit X, Y. Kita mulakan dengan kosong. Okay, 90, 180, 270 dan satu bulatan 360. Jadi 233 dia terletak di sini. Okey. Di antara 180 hingga 270. Jadi saya tulis di sini 233. Tetapi sudut rujukannya di sini, iaitu di antara pasi X dengan jejari. Okey, saya letak theta di sini. Maka untuk dapatkan sudut theta ni nanti, kita akan tolakkan 233 dengan 180. Okey, saya dapat baki dia, baki itu adalah theta. Okey. Kemudian untuk nilai kita tulis A, S, T, K. Maka nilai sin ni akan bernilai negatif. Jadi saya tanda kat sini. Okey. Jadi saya tulis di sini sin 233 darjah adalah sama dengan negatif sin. Okey, kita tolakkan tadi iaitu 233 darjah ditolakkan dengan 180. Jadi sama dengan negatif sin. Okey, kita kira menggunakan mesin kira 233 kita tolak 180. Jadi kita dapat negatif sin 53 darjah. Okey. Maka kita tekan mesin kira kita iaitu sin 53, kita dapat 0.79863. Jadi untuk tempat 4 tempat perpuluhan kita letak 0.7863. Okey. Jadi nilai sin berada dalam nilai negatif. Kenapa? Sebab sin 233 adalah pada sukuan yang ketiga. Hanya tangen saja bernilai positif. Okey, kita lihat cos 312. Okey. Saya buat sukuan bulatan unit X, Y, 90, 180, 270, 360. Jadi untuk cos 312 terletak di antara 270 dengan 360. Maka saya buat satu jari bulatan di sini. Jadi saya letak 312. Maka sudut rujukannya di sini. Jadi bagaimana saya nak cari sudut yang ini? Iaitu saya tolakkan 360 dengan 312. Maka saya dapat baki dan baki itulah sebagai sudut rujukan sepadan. Kemudian yang kedua untuk nilai, jadi saya tulis A, S, T, K. Maka di sini maknanya nilainya akan jadi positif. Okey. Jadi saya boleh tulis cos 312 darjah adalah sama dengan positif cos, okay, saya tolakkan 360 dengan 312. Maka saya akan dapat positif cos 48. Jadi sama dengan positif, okey, cos 48 tekan mesin kira. Jadi kita akan dapat 0.6691. Jadi 0.9 0.6. Okey, 0.6691. Dan selalunya positif dia tak akan tulis. Jadi kita tulis hanya 0.6691. Okey. Okey, saya tunjuk lagi contoh sin 169. Okey. Jadi kat sini saya buat sukuan bulatan unit. Okey, X, Y, 0, 90, 180, 270 dan 360.
Jadi 169 ialah terletak dalam sukuan kedua. Jadi saya buat di jari. Okey, saya tulis di sini 169 dan sudut rujukan dia yang ini. Daripada X ke jari. Okey. Jadi kat sini kita dapati bahawa nilainya A, S, T, K. Maknanya pada sukuan kedua ni nilai sin adalah positif. Jadi kita letak positif kat sini. Jadi saya tulis sin 169 darjah adalah sama dengan positif sin. Okay, kita tolakkan 180. Okey, 180. Saya tolak 169. Jadi sama dengan positif sin. Yang ini kita dapat 11. Okey, jadi sama dengan positif, kita tekan sin 11. Jadi saya dapat 0.1908. Jadi 0.1908. Dan positif ni tak perlu tulis, kita tulis hanya 0.1908. Okay, saya tunjuk lagi contoh, okay, supaya anda betul-betul faham. Iaitu cos 100. Jadi langkah pertama, saya buatlah sukuan bulatan. Okay, nanti anda buat pakai pemaris lah. Okay, X, Y. 0, 90, 180, 270, 360. Jadi 100 terletak di antara 90 hingga 180. Jadi kat sini saya lukis satu garisan dia jari bulatan unit, dan di sini saya letak 100, iaitu daripada kosong di sini, garisan kosong ni sampai ke garisan bulatan unit ni. Maknanya sudut rujukan berada di sini. Saya letak theta. Okey. Jadi untuk nilai A, S, T, K. Jadi pada sukuan kedua sin saja positif, maknanya cos akan jadi negatif. Jadi saya tanda di sini. Jadi saya tulis cos 100 darjah adalah sama dengan negatif cos. Okey, kita ambil sudut rujukan dia, theta dia ni, iaitu 180 ditolakkan dengan 100. Jadi sama dengan negatif cos 80. Jadi sama dengan negatif, okey, saya kira cos 80. Saya dapat 0.1786. Jadi 0.1786. Jadi jawapannya negatif 0.1786. Okey, kita tengok tangen 175. Okey. Okey. Tangen 175 saya buat sukuan bulatan X, Y, okey, 0, 90, 180, 270, 360. Okey, jadi tangen 175 tu terletak di antara 90 hingga 180. Katakan di sini saya buat satu garis jari bulatan. Okey, daripada sini kosong sampai ke sini nilainya 175. Okey, jadi yang ini adalah sudut rujukan dia, saya letak theta. Okey. Okey, kemudian untuk nilai saya letak A, S, T, K. Maknanya pada sukuan kedua ni sin yang positif, tangen akan bernilai negatif. Jadi saya letak tanda kat sini negatif. Okey, supaya nanti senang nak kita buat untuk jawapan dia. Jadi tangen 175 darjah adalah sama dengan negatif tangen, okey, 180 ditolak 75. Jadi sama dengan negatif tangen
Jadi sama dengan negatif. Jadi kita tekanlah tangen 5. Jadi tangen 5 pada kalkulator ialah 0.08. Okey, 0.0874. Belakang ada 8 kan? Jadi 0.0875. Okey, jangan ambil 74. Kita ambil 75. Okey. Saya pergi pada contoh seterusnya. Katakan saya ambil G iaitu sin 190. Okey. Jadi samalah. Jadi ceritanya berulang. Jadi sini X, sini Y, 0, 90, 180, 270, 360. Jadi 190 tu terletak di antara 180 hingga 270. Katakan di sini. Jadi saya buat ukur 190. Kemudian untuk nilai S, T, untuk sudut rujukan dia ialah daripada pasi X ni sampai jari di sini. Maka untuk sudut yang ini adalah 190 tolak 180. Okey. Pada sukuan yang ketiga ni nilai tangen saja positif. Jadi sinnya negatif. Jadi saya letak negatif. Jadi saya tulis sin 190 darjah sama dengan negatif sin. Okey, saya tolakkan 190 tolak 180. Jadi sama dengan negatif sin 10 darjah. Jadi sama dengan negatif. Okey, kita carilah apa nilai sin 10 darjah. Okey. Okey. Jadi selesai bahagian pertama, iaitu kita menentukan nilai sin, kosin dan tangen. Okey. Bagi sudut-sudut dalam sukuan 2, 3, 4 yang sepadan dengan sudut dalam sukuan pertama itu tadi. Okay, seterusnya saya nak membincangkan bagaimana dengan kes sudut 30 darjah. Okay. Sudut 30 darjah, 45 dan 60. Okey. Okey. Ini telah dipelajari semasa tingkatan 3. Iaitu kita menggunakan yang pertama sekali adalah segitiga bersudut tegak yang mempunyai kaki yang sama. Okey. Iaitu saya bina segitiga bersudut tegak, kaki dia sama. Mana sisi yang ini dengan ini sama. Katakan di sini A, B, C. Maknanya panjang AC sama dengan panjang CB. Okey. Membawa maksud sudut yang ini okey, oleh kerana 180 ni dah tolak 90 ada baki 90. Jadi oleh kerana sisinya sama panjang, maka di sini 45. 45. Okey. Jarak di antara CB ni kita anggap 1. Okey, sebab jarak untuk bulatan unit adalah 1. Maka di sini pun 1 sebab sisinya sama panjang. Maka untuk AB ni kita akan kira pakai teorem Pythagoras, iaitu dengan keadaan AB kuasa 2 sama dengan AC kuasa 2 ditambah dengan BC kuasa 2. Jadi AB kuasa 2 adalah sama dengan AC adalah 1 kuasa 2 ditambah dengan BC kuasa 2 adalah 1 kuasa 2. Jadi AB kuasa 2 adalah sama dengan 1 tambah 1 di 2. Maka panjang AB adalah kuasa 2 ni bila pindah dia akan jadi punca. Okey, punca kuasa 2. Jadi yang ini ni punca kuasa 2. Okey. Saya pergi kepada
Untuk sudut 30 dengan 60. Okey. Saya bina segitiga bersudut tegak. Okey. Jadi yang ini asalnya, okey, dia seperti ini. Okey, segitiga sama sisi. Okey, jadi saya mulakan dengan segitiga sama sisi. Okey, yang ini segitiga kaki sama. Okey, yang ini saya bina, saya mula dengan segitiga sama sisi. Okey, saya ambil warna merah lah. Okey. Jadi, sorry. Okey. Jadi, saya bina segitiga sama sisi. Sebab segitiga sama sisi, setiap sudut adalah 60. Di sini 60, 60, 60. Jarak daripada sini, tengah ni, okey, ini pasti simetri dia adalah 1. Maka di sini 1 sebab dia akan sama. Maka pelajar, katakan ini A, ini B, ini C, ini D. Okey. BC 1, CD akan jadi 1. Dia sama dengan yang inilah BC. Okey. Maka jarak B ke D ni adalah 2. Oleh kerana AC, AD sama dengan DB sama dengan BA, jadi jaraknya adalah 2. Jadi di sini 2, di sini 2. Okey, kalau gambar rajah ini saya pecahkan kepada seperti ini ya. Okey, saya besarkan sikitlah gambar rajahnya. Okey, ini 90 darjah. Di sini C. Di sini D. Jadi jarak ni 1. Okey, daripada A ke D jaraknya 2. Maka untuk dapat yang ini, kita gunakan teorem Pythagoras. Okey, di sini 30 sebab kita dah bagi 2 tadi. Yang ini masih kekal 60. Okey, jadi untuk teorem Pythagoras iaitu AD kuasa 2 sama dengan AC kuasa 2 tambah CD kuasa 2. Jadi AD ni yang ini iaitu 2 kuasa 2 sama dengan AC yang ini. Okey, yang tegak ni. Jadi tak ada nilai. Kita nak cari AC ni sebenarnya. Dan CD adalah 1. Jadi tambah 1 kuasa 2. Jadi di sini kita akan dapat 4 sama dengan AC kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Ataupun saya tulis mula AC kuasa 2 tambah 1 sama dengan 4. Maka AC kuasa 2 sama dengan 4 tolak 1. Jadi saya akan dapat di sini AC kuasa 2 sama dengan 3 dan AC adalah 3 punca kuasa 2. Okey. Jadi apa kesimpulan yang saya dapat? Iaitu yang pertama, untuk sudut 45 darjah, okey. Ini 45. Okey. 45, 45. Okey, di sini 90. Ini 1, 1. Sini adalah 2 punca kuasa 2. Okey. Okey, untuk sudut 60 tadi, 60, 30. Okey, ini 30, sini 60, sini 1, yang ini 2. Jadi kat sini tadi kita ambil 3 punca kuasa 2. Okey, dengan menggunakan teorem Pythagoras ni tadi. Okey. Jadi di sini kita boleh gunakan mengira, okey, sin, cosine dan tangent untuk sudut yang pertama 45 darjah. Okey, katakan saya ambil sin 45. Okey. Sebelum tu kita kena ingat bahawa saya tulis di sini sin adalah sisi bertentangan persending, cos adalah sisi bersebelahan persending dan
tangent adalah sisi tentang perbelah. Okey. Jadi pelajar, tentang dengan belah ni, sending adalah hipotenus. Okey, sending yang ini sending. Okey, tetapi tentang dengan sebelah ni itu bergantung kepada sudut. Di mana kedudukan sudut. Okey? Okey. Macam mana nak ingat dia? Okey, saya bagi satu analogi iaitu saya tak suka K kain busuk sebab T tak tahan bau. Saya tak suka kain busuk sebab tak tahan bau. Okey. Saya ambil sin 45. Jadi sin 45 sama dengan tentang persending. Tentang persending. Jadi di sini tentangnya, okey, saya boleh ambil yang ni lah 45. Tentang yang ini. 1. Sending adalah yang condong ni. Jadi punca kuasa 2. Okey, untuk dapatkan cos, okey, 45. Okey, cos adalah belah persending. Belah persending. Okey, kalau saya ambil sudut yang ini, sisi di sebelah adalah 1. Jadi 1 per, okey, sending adalah yang ini. Jadi dua nilai ni sama. Okey, jadi tangent 45, okey, saya rujuk balik di sini tentang per belah T per B. Jadi sama dengan, okey, tentang ni adalah yang bertentangan dengan sudut, iaitu 1 per sebelah sudut, sisi sebelah sudut, iaitu 1. Jadi 1 per 1 sama dengan 1. Okey, untuk yang ini, okey, untuk yang kes kedua ni, saya pecahkan kepada 2. Okey, 1 saya tengok ialah, okey, saya tengok sudut 30. Okey, untuk sudut 30. Jadi kalau sin 30 sama dengan tentang per sending. Okey, tentang 30, tentangnya 1. Okey, sendingnya adalah 2. Jadi 1 per 2. Okey, kalau katakan cos 30. Cos 30 adalah B per S. Sebelah per sending. Jadi sebelah, sisi sebelah 30 adalah 3 punca kuasa 2. Okey, dinisbahkan dengan sending 2. Okey, tangent 30 sama dengan tentang per belah. Jadi tentang 1, sorry, yang ini sending, betul, sending adalah 2. Okey, yang ini untuk tangent tentang adalah 1, jadi sama dengan 1 per sebelahnya adalah 3 punca kuasa 2. Okey. Okey. Untuk sudut 60, okey. Sudut 60. Okey, saya ambil cos sin 60 darjah. Jadi untuk sin 60 darjah ni, okey, adalah sama dengan tentang per sending. Okey, kita tengok sudut 60, sisi yang bertentang adalah 3 punca kuasa 2 per sending. Sending di sini adalah 2. Okey. Okey. Cos 60 sama dengan sisi bersebelahan per sending. Jadi kita tengok yang bersebelahan yang ini. Okey, ini 60 bersebelahan 1, sendingnya 2. Jadi 1 per 2. Okey. Okey, sekarang kita ambil tangent. 60 sama dengan, okey, sisi tentang per belah. Okey, jadi tentangnya adalah 3 punca kuasa 2, belahnya 1. Jadi kita boleh tulis seperti ini. 3 punca kuasa 2 per 1, jadi sama dengan 3 punca kuasa 2. Okay. Perlu saya ingatkan bahawa apa yang anda pelajari itu, ini semua semasa tingkatan 3. Okay. Di mana sudut-sudutnya adalah sudut 30. Okay, 30.
sudut 45 dan sudut 60. Dan kesemua sekali ini ialah sudut yang terletak dalam sukuan pertama. S1. Jadi dalam sukuan pertama tu seperti kita tahu ialah all. Maknanya semuanya bernilai positif. Sebab itu kita tak jumpa nilai negatif. Jadi untuk tingkatan 5, kita akan mempelajari tentang sin yang lebih daripada 90. Sin, cos, tangent lebih daripada 90. Maknanya kedudukannya mesti ada negatif, positif. Kemudian kita cari sudut sepadan dan kita cari nilai sin, cosine dia. Saya nak tunjukkan contoh, beberapa contoh lah. Sin 120. Sin 120 ni, kita tengok, kita lukis dulu. X, Y. Jadi sini kosong, 90, 180. 270, 360. Langkah pertama. Jadi 120 ni kita dapati bahawa dia berada pada sukuan pertama. Kedua. Jadi daripada sini kita dapati bahawa 120. Jadi sudut rujukan sepadannya di sini, iaitu 180 tolak dengan 120, kita akan dapat 60. Jadi titanya sama dengan 60. Jadi saya boleh katakan bahawa sin 120, kemudian nilainya S, T, K. Yang ni A, all. Ataupun S tu semua. All, sin, tangent, cos. Aku suka tengok kartun. Jadi pada sukuan yang kedua ni, sin adalah bernilai positif. Jadi kita tanda macam tadi, positif. Jadi sama dengan positif sin 180 ditolakkan dengan 120 sama dengan positif sin 60. 60 darjah ni tadi kita dapati bahawa kita lukis. Saya lukis mula. Segitiga bersudut tegak. Di sini 60. Di sini 30. Ini 90. Jadi kita tahu yang ini tadi 1, yang ini 2, ini 3, letakkan punca. Dan kita dapati bahawa dia sama dengan positif sin adalah apa tadi? Iaitu sisi tentang persending. Jadi sama dengan positif tentang 60 adalah punca kuasa 2/3, persending adalah 2. Jadi kalau positif ni kita abaikan. Jadi kita tulis punca kuasa 2/3 dinisbahkan dengan 2. Selesai yang itu. Kita tengok cos 225. Apakah sudut sepadan dia? Jadi apa yang kita buat? Saya bina sukuan bulatan unit X, Y, 0, 90, 180 macam tadilah. 270, 360. Jadi kalau 225 tu dia terletak pada sukuan yang ketiga. Kemudian kita letak A, S, T, K. Jadi 225 di sini. 225. Jadi sudut sepadannya di sini. Jadi untuk dapatkan sudut sepadan ni, kita ambil 225 tolakkan saja dengan 180. Tetapi pada sukuan yang ketiga ni hanya tangent positif. Jadi
cosnya adalah negatif. Jadi saya letak negatif. Jadi kat sini saya tulis cos 225 adalah sama dengan negatif cos. Okey, sudut sepadannya 225 ditolak 180. Jadi sama dengan negatif cos 45. Jadi 45 kita kena lukis segitiga 45 tadi. Okey, saya lukis segitiga 45. Ni mesti sama. Sudut 90. Jadi sini 45, 45. Okey. Nak ingatkan ialah tempat yang sama itu kita letak 1, 1. Maka yang ini jadi 2. Dipuncakan. Okey. Maka dia akan dapat sama dengan negatif cos. Okey, untuk 45 darjah dia akan cos sebelah per sending. Jadi sama dengan negatif cos sebelahnya adalah 1. Okey. Per sending adalah 2 punca kuasa 2. Jadi jawapan negatif cos 1 per 2 punca kuasa 2. Kenapa negatif? Sebab terletak pada sukuan yang ketiga. Mana tahu sudutnya 225 iaitu pada sudut di antara 180 hingga 270. Okey, saya pergi kepada soalan C. Okey, kita tengok tangen tangen 330. Okey, kita cuba. Okey. Jadi untuk tangen 330, okey. X, Y. 0, 90, 180, 270, 360. Okey, 330 dia terletak di antara 270 dengan 360, katakan di sini. Okey, di sini saya letak ukuran sudutnya 330. Maka sudut sepadannya yang ini. Sudut rujukan sepadan, saya letak theta. Okey, kemudian saya letak A, S, T, K. Maknanya pada sukuan keempat cos saja positif, maka tangen akan jadi negatif. Saya tanda di sini. Jadi saya tulis tangen 330 sama dengan negatif tangen. Okey, saya ambil 360 untuk dapatkan theta ni. Tolak 330. Maka saya dapat negatif tangen 30 darjah. Jadi 30 darjah ni adalah segitiga 30, 60. Jadi saya bina segitiga dia 90. Okey. Jadi di sini 1, di sini 2, di sini 3 punca. Okey, yang ini 60 darjah, yang ini 30. Jadi sama dengan negatif tangen. Okey, untuk tangen adalah kita tengok sudut 30 ni, kita ambil tentang perkan dengan belah. Jadi sama dengan negatif. Okey. Tentang adalah 1. Okey, sebelah sudut 30 adalah 3 punca kuasa 2. Selesai. Jadi ini saja untuk perbincangan kita, okey, pada PDPR kali ini. Okey, untuk operasi saya akan dia ada operasi, okey, iaitu bahagian ketiga ni saya akan bincangkan pada PDPR yang satu lagi. Okey, bagaimana kita nak buat operasi. Okey. Jadi pelajar, untuk soalan-soalan yang lain tu, okey, saya mintalah pelajar-pelajar dapat menyelesaikan. Okey, sebagai latih tubi. Okey, untuk persediaan peperiksaan SPM. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.